Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Komen paling bagus hari ini saya nampak. Artikel terbaik hari ini saya baca. Kamu pastikan habiskan artikel ini kerana kamu tak akan rasa kecewa. Kamu akan terhibur dan kamu akan dapat ilmu baru bagaimana untuk hidup di negara Malaysia. Pertama sekali, sebelum saya bacakan itu, saya nak beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali, syarat untuk menjadi rakyat Malaysia yang baik, ikut undang-undang negara Malaysia. Kita berada di negara Malaysia. Kerana itu, ikut undang-undang negara Malaysia. Perlembagaan negara Malaysia. Hormati perlembagaan. Dan paling penting, rukun negara. Rukun negara Malaysia, kalau kamu tahu, kalau kamu rakyat Malaysia, kamu akan tahu bahawa kita ada namanya rukun negara, kesetiaan kepada raja. Kesetiaan kepada raja itu maksudnya menghormati raja. Tak kiralah hampa siapa, hampa besar mana, hampa ni menteri besar kah, menteri kecil kah, YB kah, bukan YB kah, apapun, kesetiaan kepada raja, hormati raja, itu penting. Tapi apa yang berlaku sekarang ni pelik. Sampailah, ini artikelnya saya bacakan daripada Sabuddin Husin, sabuddin.com.net. Agak-agaklah Tuan Ibrahim, agak-agaklah Tuan Ibrahim, kalau ia pun masih nak pertahankan Sanusi, agak-agaklah. Jangan sampai hampa kena tulah. Kalau dulu-dulu berita cerita dulu-dulu zaman raja-raja dulu-dulu ada nama dia daulat, dan daulat itu ada tulah. Kalau orang derhaka dia pasti kena tulah. Kerana raja berdaulat. Sampai sekarang saya percaya masih ada. Jangan sampai hampa kena. Agak-agaklah Tuan Ibrahim, kalau ia pun masih nak pertahankan Sanusi. Sementara Hadi Awang masih berdiam diri, tiba-tiba Mursyidul Ampas Hashim Jasin menegur Sanusi agar menjaga mulut ketika berucap di pentas. Timbalan Presiden Parti itu pula Tuan Ibrahim. Tuan Man sebaliknya tampil tiba-tiba dengan satu pandangan yang berbeza, yang lain, jauh daripada apa yang saya jangkakan, yaitu beliau tampil mempertahankan kelakuan Menteri Besar Kedah yang dilihat memperlekeh Sultan Selangor. Selain mengatakan ucapan Sanusi telah diputar belit oleh media, beliau juga seakan setuju dengan kata-kata pengarah pilihan raya PN itu. Minta maaf, tiba-tiba habis cas lah pula mikrofon. Saya ulang semula. Selain mengatakan ucapan Sanusi telah diputar belit, beliau juga seakan setuju dengan kata-kata pengarah pilihan raya PN itu yang menyentuh isu pelantikan Menteri Besar oleh Sultan Selangor. Katanya, kita lihat serangan khusus soal pribadi yang berlaku. Dalam ucapan Menteri Besar Kedah, soal pelantikan Menteri Besar bukan nak hina raja-raja, Sultan Selangor atau negeri-negeri lain katanya. Tidak timbul pun. Ini soal percaturan politik katanya. Ini soal percaturan politik katanya. Dan bukan melibatkan pihak istana, tetapi cuba dikaitkan dengan istana. Berita itu dispin. Siapa yang spin ini? Agaknya Tuan Ibrahim sudah terlampau tua, tak boleh faham lagi dah apa yang diucap di dalam rakaman. Video rakaman itu jelas. Tuan Ibrahim juga berkata, serangan bertali arus yang dilakukan terhadap Sanusi adalah berikutan Menteri Besar Kedah itu seorang yang hebat, sangat hebat dari segi kepimpinannya mentadbir negeri.
Hebatlah, sebab baru-baru ini baru saja didedahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan bahawa Sanusi dikompon RM500,000 kerana terlibat di dalam satu kes iaitu mencuri nadir bumi. Jawab. Dan dia dicabar untuk menjawab dan menjelaskan atau menafikan perkara itu tentang pelibatan dalam perkara itu. Memang hebatlah. Sanusi memang hebat, terbaik. Okey. Disebabkan itu dakwah beliau, Pakatan Harapan PH memberi tumpuan yang lebih kepada negeri jelapang padi itu dan tidak menumpukan kempen mereka di negeri lain seperti Kelantan atau Terengganu yang turut berlangsung PRN. Katanya serangan dilihat bertarik arus terhadap Sanusi ini siang malam. Sanusi seorang je yang kena serang. Bukan Sanusi seorang yang kena serang. Kenapa? Bukan pasal apa, tapi pasal celupa, mulut dia celupa. Dia tu kata apa saja yang nak cakap dia cakap. Jadi nak buat macam mana? Mau tak mau kena juga untuk bidas semula, kena juga untuk lawan balik, mempertahankan diri, mempertahankan Pakatan Harapan. Nak buat macam mana? Semua yang lain sederhana, tapi Sanusi ni dah kadang-kadang melampau juga. Seolah pilihan raya ni Sanusi seorang. Pasal apa soalnya? Pasal mulut dia lah. Aduh, Tuan Ibrahim, kesian juga Tuan Ibrahim tak faham. Kepada Tuan Ibrahim adalah tidak benar ucapan Sanusi itu didakwa memperlekehkan Sultan Selangor. Itu adalah hasil cetusan putar belit media kepadanya. Kalau didengar memang ucapan Sanusi bermaksud demikian. Walaupun nama Sultan Selangor tidak disebut dalam ucapannya. Tuan Ibrahim ada tak tengok video tu? Tuan Ibrahim pilih tengok dulu video tu. Tengok 2-3 kali, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Lepas tu hadam. Lepas tu barulah buat komen. Saya rasa Sanusi Tuan Ibrahim tak tengok video ni. Kalau dia mempertikaikan Menteri Besar Selangor, iaitu Amiruddin Syahri yang dilantik ke jawatan itu adalah seorang yang cokia, bukankah ia dengan mudah dipahami sebagai mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam membuat pelantikan? Jawab no. Tambahan lagi dalam ucapannya itu Sanusi jelas membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya hanya melantik pemimpin hebat seperti dirinya sebagai Menteri Besar. Siapapun yang mendengar ucapan Sanusi itu tidak dapat disangka lagi ia adalah perlekehan yang terang lagi nyata terhadap Sultan Selangor. Oleh yang demikian, tidak perlu bahkan memalukan saja bagi Tuan Ibrahim sebagai pemimpin nombor 2 sebuah parti Islam jika tidak dapat memahami maksud ucapan Sanusi itu. Budak sekolah pun rasanya tidak ada masalah untuk memahaminya. Selain itu, hujah pembelaan Tuan Ibrahim bahawa isu yang disentuh oleh Sanusi hanya berkaitan perkiraan politik semata-mata dan tidak terkait dengan istana adalah juga tidak benar, tidak tepat serta menyeleweng daripada fakta. Harus beliau tahu dan sedar, soal pelantikan Menteri Besar adalah merupakan hak, budi bicara, serta atas kebijaksanaan, kedaulatan 100% daripada Sultan atau Raja di sebuah negeri itu, dan ia telah lama termaktub di dalam perlembagaan. Agaknya Tuan Ibrahim dah cukup tua lah. Dia mungkin dah lupa ni. Takkanlah, tidakkah dengan mempertikaikan mengapa seseorang yang cokia dilantik sebagai Menteri Besar, ia bermakna memperlekeh kuasa yang melantik itu. Lebih-lebih lagi jika bandingkan dengan Sultan negeri yang lain. Buat Tuan Ibrahim, agak-agaklah kalau ia pun masih nak mempertahankan Sanusi yang celupar dan biadab itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.